Jadi kawan sahabat saya ni berminat kepada si Balu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hai adik-adik yang disayang sekalian, berjumpa lagi dalam channel Cikgu Umar Teka-teki Rakyat. Jadi cikgu rasa berbangga besar hati kerana adik-adik setelah mulai berminat sekarang kepada YouTube ini, iaitu Teka-teki Rakyat. Jadi bersama-sama ini cikgu ada seorang pembantu yang bernama Hakim untuk menyoalkan apa-apa soalan yang kalau cikgu tak ingat misalnya. Jadi apa-apa nak tanya Hakim mengenai ini? Okey, Assalamualaikum cikgu dan kepada penonton yang sedang menonton video rancangan Teka-teki Rakyat bersama Cikgu Omar pada hari ini. Ya. Okey, cikgu, boleh tak saya nak minta cikgu untuk ulanglah ataupun kita pergi secara sepintas lalu mengenai ibrah malaikat-malaikat pada episod 19 hari itu. Okey, terima kasih. Jadi kalau adik masih ingat lagi, minggu lepas cikgu kemukakan dua malaikat turun ke bumi. Jadi ada mission masing-masingnya ialah yang pertama, malaikat yang pertama ialah turun membawa senarai ahli-ahli jannah. Jadi ada seorang berpusu-pusu orang pergi, seorang daripadanya ditengok dalam senarai itu tak ada nama dia. Jadi konon-kononnya ataupun akibatnya ialah kerana tidak ada nama tu, dia infak berbagai-bagai infak juta dah habis, tapi kerana dia tidak mengaulakan, mendahulukan prioriti kepada benda yang mustahak, iaitu dia tidak cakna kepada jiran dia yang dekat, sehingga mati kawan tu kelaparan. Jadi itulah sebabnya Tuhan kifarat dia tidak ada dalam senarai, tapi masih lagi boleh beristighfar, mana dia cakna balik pada apa jiran dia, dan insya-Allah dengan izin Allah, kemurahan Allah, ada baliklah dalam senarai itu namanya itu. Baik, malaikat yang kedua turun berjumpa dengan 3 haiwan, iaitu kerbau, kelawar dan cacing. Jadi ketiga itu bersyukur pada Allah kerana dijadikan dia begitu rupa. Tetapi ketiga itu, dua itu diwakili ataupun mewakili kepada cacing. Cacing mereka itu tumpang runsing kepada nasib manusia di akhirat nanti. Sebab mengikut kata mereka ini jadi tanah sahaja, tapi manusia ni mempunyai tanggungjawab yang tertentu. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kita ambil daripada surah At-Tin, surah yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan kata, aku jadikan kamu manusia seelok-elok kejadian. Tetapi ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kalau kamu tak guna tentang kelengkapan aku yang beri itu, terutama akal, maka akan lontarkan kamu ke tempat yang paling hina sekali, iaitu surah At-Tin ayat 4 yang kelima. Dan kalau kita tengok surah ayat yang ke-36 surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah manusia lupa kepada tanggungjawab dia? Tuhan ciptakan dia datang ke bumi ini mempunyai tanggungjawab dan akan dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan keadilan di hadapan Tuhan Rabbul Jalil nanti, insya-Allah. Jadi itulah ibrahnya. Baik, sekarang kita pergi kepada pemuda. Soalan Pemuda. Okey cikgu. Untuk soalan yang pertama hari itu mengenai bagaimana jawapan yang kita perlu bagi untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh penemu duga tersebut. Okey. Soalan itu masih ingat lagi, ada 2 orang pemuda umur awal 20-an, masing-masing menghadiri temu duga untuk menjadi anggota tentera di suasana yang perlainan. Jadi pemuda yang pertama apabila ditanya oleh penemu duga, 2-3 orang penemu duga yang terdiri daripada Brigadier General, Lieutenant, apa sebab kamu nak jadi tentera ni? Sebab CJ kamu ni tidak begitu sesuai, CJ SPM kamu ni. CJ kamu ni sesuai untuk jadi pegawai rendah ataupun kerani ataupun cikgu, sebab kamu matematik ni kredit. Mengapa kamu tidak minta? Jadi jawab pemuda itu, alhamdulillah, syukur pada Allah, tuan-tuan sekalian, saya dengan CJ ini saya minta beberapa kali, tapi disebabkan oleh kerani ni nak pakai 5 orang, 1000 orang mohon. Jadi saya tidak ada kabel, tidak ada apa-apa, jadi saya tak dapat lah. Begitu juga pegawai rendah. Jadi cikgu ada chance sikit, tetapi walaupun matematik saya kredit, tapi saya tidak ada co-curricular, tidak aktif masa di sekolah dulu, jadi tak dapat. Jadi saya pun berpaling nak jadi tentera, jadi askar. Saya sebenarnya tuan, saya tak minat jadi tentera ni. Saya bagi tahu terus pada terang-terang pada tuan.
Jadi saya tak minat pada tentera, tetapi kerana saya nak cari makan. Saya ni manusia biasa, nak berkelamin, nak beristeri. Jadi di mana kau dapat sumber itu kalau saya tidak ada kerja? Saya di tepi pantai, saya nak ke laut. Jadi saya mabuk, naik bot sikit mabuk, muntah-muntah, tidak sesuai. Oleh sebab itu saya nak jadi anggota tentera walaupun saya tak minat. Saya terus terang beritahu pada Tuan bahawa saya tidak berminat. Tapi saya nak jadi anggota tentera kerana saya nak dapat habuan, nak pelihara isteri dan anak-anak saya. InsyaAllah. Jadi kita kedekan Allah, jawapan begitu sepatutnya tak dapatlah pemuda tu. Tak dapat patutnya. Dia anggota tentera, dia nak patriotik. Tapi dia kata saya tak minat. Tapi akhirnya takdir Allah, Tuhan bagi juga pada dapat dia. Ada rezeki dapat dia. Jadi rezeki mengatasi segala-galanya. Jadi dapat sekarang menjadi anggota tentera yang baik, yang patuh, dan dia kalau balik seminggu cuti, 3 hari dia nak pergi dah kepada kamp dia untuk berkhidmat. Jadi begitu sekali gigihnya dia itu. Baik. Pemuda yang kedua menghadiri sesi temuduga di suasana yang lain, iaitu apabila ditanya, mengapa kamu nak jadi anggota tentera? Saya, Tuan, alhamdulillah, saya geram, cukup geram. Saya nak balas dendam. Setakat itu saja. Jadi apabila penemuduga mendengar dia nak balas dendam, gitu geram sekali, jadi dia pun mempunyai buat inference bahawa pemuda ini memang patriotik. Dia nak balas dendam, nak pukul balik komunis ke petualang-petualang kepada negara, jadi nak pukul balik. Jadi begitu bersemangat sekali. Jadi automatik dapat. Baik, sekarang tapi sebenarnya dendam dia tu lain, dia simpan dalam hati. Dia simpan dendam dia lain. Tapi akhirnya dia dapat juga jadi tentera kerana dendam dia tu. Sebenarnya dendam dia itu begini ceritanya sedikit. Semasa dia kecil-kecil dulu, berumur 17 tahun, dia bawa beberapa orang kawan di tanah rancangan, dia pergi bedah pokok pauh mangga orang. Jadi Pak Leh kepunyaan empunya pauh itu, dia seorang garang. Jadi dia keluar dengan nafs amarahnya, pergi pukul budak-budak tu. Ditumbuk, ditampar, muntah-muntah budak tu. 4-5 orang termasuk dia sendiri yang jadi ketuanya. Jadi dia ni pun nak balas dendam. Dia kata kalau aku jadi cikgu, jadi kerani, tak lagak nak balas dendam ni. Aku nak jadi askar. Itulah balas dendam bagi konteks budak ini, balas dendam. Maksud dia. Jadi apabila dia jadi dewasa, umur 23 tahun, jadi askar. Dan apabila habis latihan, dia ajak kawan-kawan dia lebih kurang 4-5 orang, charter bas mini, pergilah ke kampung itu. Dia dengar Pak Leh tu sedang rancak bersembang-sembang dalam kedai kopi, mengatakan bahawa dia ni hebat, banking, gedebeh. Dia tampar orang, dia gocoh orang, dia tumbuk orang. Jadi dia dapat maklumat selalu. Jadi dia pun pergi di situ, dan Pak Leh tu sedang bersembang, sedang berbual-bual, mengebong kepada orang tu pun takut dengar dia sebab dia banking, dia garang ataupun dia gedebeh. Jadi pemuda saat ni berdiri depan dia, habis dah Pak Leh cakap, habis. Dia pun mulai tumbuk Pak Leh tu. Tumbuk, tampar. Dia muda, umur 23 tahun. Pak Leh tu umur dekat 70 dah. Jadi tersembang Pak Leh tu di atas bumi, di atas tanah. Tapi orang tak tolong kerana orang ramai, 4-5 orang di situ suka ataupun tidak mahu tolong Pak Leh itu kerana dia tak apa suka pada Pak Leh tu, dia suka mengebong Pak Leh dengan gedebehnya. Jadi orang tak suka tolong. Jadi begitulah ceritanya. Jadi sudah itu dia pun balik kereta, balik bas mini, balik ke camp masing-masing. Jadi di sini ibrahnya. Okey, mungkin akhir nak tahu ibrahnya. Okey. Ibrahnya ialah sesuatu keputusan jangan kita buat dalam keadaan kita marah. Misalnya Pak Leh tadi, kalau dia dalam keadaan marah dia buat keputusan, habis dia tampar budak-budak tu. Dia tampar, kena tampar habis, kena tumbuk habis budak-budak tu. Budak-budak kecil. Jadi kalau dia dalam keadaan marah tu, dia ambil wuduk, maka dia bagi nasihat pada budak-budak tu, jangan adik-adik, nanti Pak Leh ambil 2-3 tangkai, bagi pada adik nak mana misalnya. Jadi bagus macam tu. Okey. Dan begitu juga si pemuda itu, dia marah dan dendam, teruk lagi. Dia nak balas dendam pada Pak Leh ni, tumbuk dia ni. Hingga dia minta jadi penjawat, jadi tentera kerana tujuannya dia nak balas dendam Pak Leh. Jadi kalau dia tidak mempunyai sikap balas dendam dan nafs amarah, maka baiklah dia. Jadi ibrahnya di sini,
apabila kita nak marah, kita jangan buat apa-apa keputusan, ambil wuduk. Dan apabila kita orang buat khianat pada kita, buat tak kena pada kita, buat zalim pada kita, kita ampunkan dia, kita maafkan dia, kita jangan balas dendam. Jadi kita kena banyak menggunakan mahmudah, sifat-sifat mahmudah daripada mazmumah. Mazmumah tu sifat-sifat yang tercela, jauhkan sama sekali, dan kita balik kepada sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi ketiga-tiga orang ini atau semua orang menuju ke syurga Allah, insya-Allah. Syukur pada Allah. Terima kasih. Jangan sekali-kali kita menggunakan mempunyai sifat mazmumah, sangat-sangat dilaknat oleh Allah SWT. Okey, jadi adik-adik boleh dapatlah pengajaran mengenai tentera ataupun pemuda 1 dan pemuda 2. Iaitu pemuda 1 ni, okey, kita boleh tahulah iaitu rezeki Allah ni ada di mana-mana. Jadi kita harus mempercayainya lah. Okey, yang kedua pula adalah bersabar. Okey, bersabar. Jadi kalau kita nak buat sesuatu tu, kita perlulah bersabar sebelum kita melakukan apa-apa perkara. Okey, cikgu, untuk soalan bagi episod 21 hari ini ada cikgu. Okey, jadi sebagaimana biasa dalam episod yang ke-21 kita ada soalan baru, permasalahan baru. Jadi soalan ini agak aneh juga, agak nakal juga, tapi benda ni benar-benar berlaku. Jadi ceritanya begini. Seorang sahabat cikgu sendiri, umur lebih kurang cikgu lah, lebih kurang masuk 74 tahun. Dia ni bekas, dia mempunyai pemegang MA dalam kaunseling, dalam bimbingan kaunseling, dan dia pernah menjadi, kalau tak silap, timbalan pengetua atau pengetua di sekolah elit di Malaysia ini, salah sebuah sekolah di Malaysia ini. Jadi satu masa dia pergi ke kampung, balik kampung dia, nostalgia kampung dia sebab kecil dulu, dan dia sewa rumah di situ. Dia sewa rumah di situ, dia minta kebenaran suami, isteri dia dan anak dia sewa di situ untuk membuat sikit projek tentang buat preparation tentang dia nak ceramah, kaunseling dia tu. Jadi di situ dia rasa lonely, duduk 2-3 hari dia, 2 malam dia di situ, 3 malam dia balik ke rumah dia di bandar sikit rumah isteri dia. Tapi semasa duduk di kampung tu dia rasa lonely. Orang Kelantan kata, dia kata keseorangan. Kalau dulu kita dengar cerita Nabi Adam, dia keseorangan dalam syurga. Tapi Tuhan bagi Siti Hawa pada dia. Tapi Nabi Adam tu tinggi dalam martabat lagi, tak boleh dibanding dengan kita. Tapi lonely tu ada, perasaan lonely, keseorangan. Jadi dia pun terkenang-kenang kepada nostalgia yang waktu kecil dulu. Ada seorang anak dara yang sedikit sebanyaknya ada minat kepada dia. Sebab masa tu dia mula jadi cikgu sementara dah. Jadi tak ada jodoh macam mana. Jadi anak dara tu kahwin dengan orang lain, dan dia kahwin selama 40 tahun, 30 tahun, boleh anak boleh cucu. Baru ni suami dia mati, meninggal dunia. Jadi kawan sahabat saya ni berminat kepada si Balu tadi. Si Balu tadi. Jadi dia pun seolah meminta, sama ada secara langsung atau tidak langsung, nak kepada si Balu tadi. Tapi si Balu tadi, dia tidak memberi respon sampai sekarang. Dah masuk 6 bulan dah. Tak bagi respon, nak ke tak nak, tak ada respon apa-apa. Jadi di sini persoalannya ialah, cikgu minta adik-adik sekalian, ibu bapa semua, cuba bagi pandangan. Sebab sedikit sebanyaknya dia keadaan murung sikit sekarang ni. Jadi minda dia tidak kompoh sangat, kerana dia agak kecewa lah kerana Balu itu tidak respon kepada dia. Tidak memberi jawapan tertentu pada dia. Jadi dia rasa kecewa, berasa kecewa lah. Frustrated. Jadi minta adik-adik tolong bagi nasihat ataupun fakta ataupun pandangan kepada sahabat saya ini supaya dia boleh hidup dengan ceria semula. Okey, jadi minggu depan cikgu nak jawapan adik-adik, dan di samping itu cikgu akan kongsi ilmu pada adik-adik bagaimana kita nak menentukan, nak buat satu keputusan atau satu pertimbangan kepada masalah-masalah yang besar untuk menjadikan pertimbangan itu nampak lebih boleh dipercayai, insya-Allah. Ya, negatif atau positif. Jadi minggu depan cikgu akan bagi, selain daripada cikgu adik-adik bagi jawapan itu, bagi pandangan itu, cikgu akan bagi yang kita namakan perkara itu sebagai PMI, plus minus and interesting. Jadi cara kita nak buat keputusan ataupun pertimbangan. Jadi minggu depan kita jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Jangan lupa subscribe pada YouTube cikgu ini, iaitu Cikgu Umar, teka-teki rakyat, ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum, terima kasih. Jumpa lagi.